Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semoga Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah seperti biasa kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan buku ni. Buku berkenaan dengan 40 sirah yang popular, tetapi melihat kepada riwayat dan sebagainya, sama ada dhaif ataupun palsu. Jadi hari ni insyaAllah kita nak bincang, yang ni tajuk yang kita nak bincang ni ialah tajuk yang ke-25 lah. Pokok yang merupakan sahabat Nabi di Jordan yang masih hidup. Pokok tu masih hidup lagi. Kalau pergi tengok memang ada lagi. Tapi adakah itu penyandaran yang tepat ataupun apa pengajaran dan kisah yang kita nak tengok pada malam ni insyaAllah. Okey, jadi secara umum kita baca dululah. Okey, di Jordan percaya atau tidak terdapat sebatang pokok diberi nama Al-Buqawiyah, ataupun nama tempat tu Al-Buqawiyah, yang dikatakan pernah dijadikan tempat istirahat dan berlindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira 1400 tahun dahulu, masih kekal hidup segar sehingga ke hari ini, dikenali sebagai the only living sahabi. Satu-satunya lagi sahabat yang masih hidup. Nanti kita bincang, pokok ni boleh jadi sahabat Nabi ya? Jin boleh jadi sahabat Nabi? Unta boleh jadi sahabat Nabi? Mimpi boleh jadi sahabat Nabi? Mimpi-mimpi jumpa Nabi terus jadi sahabat. Okay. Atau sahabat Nabi yang masih hidup. Ia berdasarkan kajian catatan yang ditemui oleh ahli sejarah, Putra Ghazi Muhammad, yang mengkaji rujukan lama. Kewujudan pokok ini sangat unik kerana berada di tengah padang pasir yang tandus dan panas. Ia tetap hidup segar. Pokok tersebut dikenali sebagai pokok sahabi yang berada di wilayah padang pasir utara Jordan. Selepas diamati, pohon tersebut menepati ciri pohon tua yang diriwayatkan. Okey. Kisah saksi kenabian Rasulullah SAW ini dicatatkan dalam 3 manuskrip lama oleh Ibn Hisham, Ibn Sa'ad Al-Baghdadi dan juga Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Okay, kalau tengok tu besar-besar tu, nama-nama besar lah yang meriwayatkan cerita tentang pokok ini. Meriwayatkan bagaimana awan melindungi pegangan Rasulullah SAW dan dahan-dahan pohon tersebut turut melindungi baginda Nabi SAW. Okay. Kemudian sejarah riwayat ringkas berkenaan pokok ini. Kisah saksi kenabian Rasulullah SAW ini dicatatkan dalam 3 tadi ni. Okey. Kemudian iaitu ceritanya secara ringkasnya ialah daripada 3 tadi, Ibn Hisham dalam sirah Ibn Hisham lah, Ibn Sa'ad pun dalam dia punya Tawaqat, dan kemudian Ibn Jarir At-Tabari dalam Tarikh Al-Kabir. Kalau kita dengar ni namanya tafsir At-Tabari itulah, Imam Tabari itulah. Bukan yang lain. Sebab Tabari ni pun ramai juga, Abu Tayyib At-Tabari, ulama besar juga tu, tapi dalam mazhab Syafi'i lah. Biasanya Imam An-Nawawi akan nukilkan Abu Tayyib At-Tabari ni dalam kitab fiqh beliau, Majmu' Syarah Muhadzab. Itu antara pendapat-pendapat imam-imam yang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi At-Tabari ni pun sebenarnya asalnya dia juga asalnya mazhab Syafi'i, tapi sebab dia berkembang fiqrahnya dari sudut ilmu dan sebagainya, dia pula syekh yang paling besar lah dalam tafsir, dan kemudian juga alim dalam sejarah, maka dia berkembang jadi mazhab dia sendiri. Sebab tu kan dengar mazhab Tabari. Tapi tak ada pengikut lah. Tak ada pengikut dan matilah. Sebab tak ada pengikut, dia mazhab tu habislah, lupus lah. Seperti mana mazhab Al-Laythi, Sufyan Ibn Uyainah dan sebagainya. Dia tak hidup dengan sebab kerana tak ada pembawakan ataupun pengikut dia yang membawanya sampai hari ni. Okey. Jadi dalam 3 kitab ni menyatakan bahawa pertama, pohon ini terletak di tengah padang pasir bernama Al-Buqawiyah tu di negara Jordan. Dari segi geografi, ia berdekatan dengan kota Busra di Syria, hampir-hampir dekat Syria. Kalau dulu pemetaan tu, peta tu dia berbeza lah dengan sekarang. Kalau sebut Syam, Syria, Palestin, Jordan, Syam dah tu. Kalau sebut Khurasan, India, Pakistan apa semua tu Khurasan lah, belah-belah Khurasan. Tapi sekarang ini kita kata bila sebut Syam, popularnya Syria lah. Itu lebih tepat. Okey. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW keluar ke Syam bersama Maisarah,
pekerja ataupun bekas hamba Sayyidatina Khadijah untuk berniaga. Baginda Nabi SAW pernah berteduh di bawah pohon ini sebelum sampai ke sana. Okay. Nombor 3, semasa baginda Nabi SAW berteduh di bawahnya, dahan dan ranting-ranting pokok itu bergerak menaungi Rasulullah SAW daripada cahaya matahari. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang penderi yang melihat kejadian itu datang bertemu Maisarah dan menunjukkan kepadanya pohon tempat teduhan Rasulullah SAW. Bagaimanapun sebahagian ulama menolak kepercayaan itu dan hubung kaitnya dengan cerita Rasulullah SAW, memandangkan kesahihannya masih diragui dan tiada bukti kukuh. Dia kadang-kadang tu lah sebab dia tak ada dalam hadis satu. Yang kedua, siapa yang riwayatkan tu? Kan kadang-kadang yang riwayatkan tu orang-orang besar, imam-imam besar. Contohnya kalau kita kata bila apa yang berlaku pada 10 Muharram. Antaranya banyaklah cerita-cerita bila. Sebagai contohnya Nabi Nuh AS turun daripada kapal tu pada 10 Muharram. Kan Nabi Adam AS dijadikan ataupun turun daripada syurga 10 Muharram. Cerita-cerita tu banyaklah. Yang nukilkan tu juga imam-imam besar, Ibnu Katsir sebut, Ibn Sa'ad sebut dan sebagainya. Tetapi adakah kita boleh ambil terus 100%? Itu dia punya cerita dia. Sebab cerita tu dia dah jauh sangat dah. Dia dah sampai, maksudnya pada Nabi, para Rasul dulu tu, cerita tu patutnya paling-paling yang akhir meriwayatkan Nabi lah. Nabi SAW ataupun para sahabat. Jadi bila ada dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab sejarah Islam, maka riwayat tu tak 100% terus kita boleh percayalah daripada sudut dia punya periwayatan. Sama jugalah cerita ni bukan tak ada dalam kitab, ada. Tapi daripada sudut kesahihan, penyandaran riwayat yang disandarkan kepada sesuatu peristiwa itu. Okey. Kemudian kita tengok pandangan ulama dan pengkaji sirah. Profesor Ibrahim Musa Az-Zarqati yang merupakan ketua pengkaji geografi Jordan menyatakan tidak tepat penisbahan pokok itu kepada sahabat Nabi SAW kerana beberapa sebab. Pertama, tidak warid, maksudnya tidak wujud, tidak sahih. Ibnu Hisham atau At-Tabari menyebut kawasan Abu Qawiyah seperti yang didakwa. Maksudnya pokok tu seakan-akan nak bagi tahu ada, tapi bukan tepatnya kawasan tu di Jordan, bukan pokok tu. Dia pokok lain. Itu satu. Yang kedua, tidak wujud jalan perdagangan atau jalan laluan tu, bukan lalau. Tu laluan ke lalau? Lalau. Kena bagi tahu kat penerbit itu nanti, kan. Mengerjakan haji melalui kawasan Buqawiyah ini. Kita tak wujud jalan perdagangan atau jalan laluan untuk mengerjakan haji, tak ada. Sebab dia jarang-jarang dilalui kawasan tu. Bila jarang dilalui, dan kemudian juga daripada sudut perdagangan, sebab itu perdagangan ke Syam. Nabi kan kat Mekah. Nabi SAW kat Mekah. Maka perdagangan yang dibuat dengan Maisarah tu, iaitulah menuju ke Syam, maka itu sudah tentu jadi jalan perdagangan. Tapi tak. Sebab zaman tu bukan zaman kafir Quraisy duk cari Nabi lagi, tak. Nabi belum jadi Nabi lagi SAW. Dan Nabi itu kira kepercayaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu tu, Al-Amin, kan, seorang yang sangat diamanahkan, maksudnya seorang terpercaya. Tapi dia bukanlah bermaksud Nabi SAW sendiri, maksudnya mudahlah nak ke sana ke sini, nak berdagang ke, nak menggembala kambing dan sebagainya, tidak jadi halangan. Sebab pada waktu tu belum dilantik jadi Rasul. Okey. Jadi itu jalan yang biasa dilalui nak ke Syam. Sepatutnya ada jalan lain lah, tapi tak. Kan, sebab tu Allah sebut apa? Li'ila fi Quraisy, kan, maksudnya ketenangan, keamanan ataupun kebaikan kurniaan Allah bagi kepada kafir Quraisy ni. Mereka boleh berdagang ke Syam, boleh mereka berdagang ke Yaman waktu musim sejuk, musim panas, tapi ada jalan dia sendiri dan jarang dilalui jalan ni ataupun tak pernah dilalui. Jadi pelik lah, macam mana pula Nabi boleh singgah kat situ. Ni kira pengkaji geografi ni, kan, ahli falak jugalah. Okey. Kemudian kajian yang dilakukan oleh bahagian Menteri Pertanian Jordan menyatakan umur pokok ini adalah 520 tahun sahaja. Lama jugalah 520 tahun, kan. Kita pun ada juga kot pokok 200-300 tahun tu mungkin ada lah, tapi dalam hutan-hutan tak tahu, kena kaji lah, kan. Jadi kita kata ada pokok-pokok yang seperti itu, kan, pokok yang lama. Sebab tu ada sekadang perlindungan dibuat, kan, tak boleh untuk terokai hutan nak pelihara lah sumber tu. Ada jenis pokok-pokok dia, macam pokok yang dekat bypass Rawang tu, kan. Kalau perhati tu dia ada dia punya pokok-pokok lama tu, atau tahun juga tu. Itu memang sumber lah, sumber apa kita kata, sumber yang terpelihara. Okey. Kemudian seterusnya,
kisah yang dikatakan Rasulullah SAW berteduh di bawah pokok itu tidak disepakati oleh ulama hadis, maksud ataupun ulama sirah tadi. Sebahagian mereka menerimanya dengan sebahagian mereka menolak kesahihannya, ceritanya kerana bercanggah dengan logik akal. Antara yang menolaknya ialah Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam. Imam Zahabi antara yang menolaknya, maksudnya tak menerima daripada sudut riwayat tadi. Daripada sudut tadilah, sebab Imam Zahabi ni pun hebat juga daripada sudut sejarahnya, kan, mengkaji ataupun daripada sudut riwayat dan sebagainya, maka beliau antara yang tidak menerimanya. Baik, kemudian juga disebutkan di sini, maka kekallah pokok itu menjadi misteri yang tidak dapat ataupun dari sudut rungkaian kelengkapan ataupun sejarahnya, tidak lain tidak bukan hanyalah ia adalah andaian yang boleh diperbincangkan lagi. Okey. Jadi bagi saya dari sudut ni, kalau ikut kan, kita kena pegang jugalah sudut sains dia pun kena tengok, sudut kajian geografinya pun kena tengok. Maka kalau lihat pada situ tak tepat lah. Sebab tu nak kata 1400 tahun lepas, lama tu, 1400 tahun lepas, dan dia pula benda hidup pokok. Kalau bangunan tu kita mungkinlah boleh percaya, macam Kaabah tu daripada berapa zaman Nabi Adam, zaman itu pun dah berubah tu, kan, itu dah berubah. Zaman perintah daripada zaman Urwah ataupun zaman Ibn Zubair dah lain lah, kan, masuk pada zaman Salahuddin ataupun zaman khalifah-khalifah selepas tu dah lain lah. Masing-masing nak menyumbang, masing-masing ada dia punya politik dia sendiri, pemikiran dia. Jadi semua nak ada sumbangan kepada Kaabah. Itu pun dah berbeza lah. Tapi kita kata itulah tempatnya. Cuma benda-benda hidup macam pokok apa semua ni, maka dia menjadi salah satu perkara-perkara yang diperdebatkan dan juga diperbincangkan. Cuma bagi saya dari sudut perbincangan ni, maka tak benarlah yang menyatakan bahawa pokok tu pokok sahabi, pokok yang jadi sahabat Nabi, pernah hidup dan sebagainya. Okey, itu secara ringkas cerita yang kita nak perhati, kita nak tengok. Okey, yang pertama kita nak tengok kat sini, ada ke sahabat-sahabat Nabi ni daripada pokok-pokok, daripada haiwan-haiwan, daripada jin dan sebagainya, ataupun sebenarnya sahabat ni ada kriteria dia nak dipanggil ia sebagai sahabat. Macam ni kita panggil pokok sahabi, pokok sahabat, kalau betul lah, tapi kita kata tak tepat lah. Okey, pertama sekali kita tengok apa takrif yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah. Ni penting, Al-Isabah ni satu kitab yang mengumpulkan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Banyak kitab-kitab yang bagus, macam At-Tamyiz, kan, seperti mana juga Imam Al-Qurtubi ada buat, Imam Ibn Abi Bar juga ada buat kitab-kitab yang menghimpunkan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Spesifik sahabat aja. Dia tak termasuk tabi'in ke apa semua, tak termasuk, sahabat saja. Okey, jadi dalam kitab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, maksud sahabat ni siapa? Malaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'minan bihi wa matal 'ala al-Islam. 3 syarat. Iaitulah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan Islam. Maka itu adalah sahabat, kan. Jadi kalau tengok pokok macam tak ada kena-mengena lah. Cuma kita nak kata dia ada 2 jenis sahabat lah. Satu jenis sudut sahabat tu sahabat yang biasa, macam orang suka pelihara kucing, kan, dan sebagainya. Itulah sahabat peneman dia, kan, ataupun itulah kawan dia. Okey, cuma daripada sudut takrif, nak meriwayatkan sesuatu perkara, nak jadikan ia sebagai salah satu landasan dasar kepada Islam, maka kita kata ia adalah mesti manusia. Mesti manusia, kan. Itu dia punya maksud dia. Jadi kalau kita tengok siapa yang jumpa Nabi, maka tengok kita boleh analisis siapa jumpa Nabi. Ramai yang jumpa Nabi. Abu Lahab jumpa Nabi, kan? Abu Jahal jumpa Nabi. Tetapi yang kedua, dia maksudnya dia tak boleh salah satu, mesti tiga-tiga. Mesti tiga-tiga. Kalau tak, dia tak jadi sahabat, kan. Sebagai contoh, kalau kita kata Ibn Khattal ni dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan beberapa riwayat yang lain, dia murtad. Sebab beberapa isu dia bukan tak puas hati lah, dia pergi kutip zakat, lepas tu ada apa tak puas hati dan sebagainya, dia bunuh orang tu, kan? Dan kemudian dia larikan diri, dan kemudian pada waktu tu tak dijumpai melainkan pada Fathul Mekah. Dia bergayut dekat belakang kelambu Kaabah. Dan kemudian kalau kita tengok siapa, kan, bila Fathul Mekah tu semua orang akan dilindungi bila mana mereka tu termasuk daripada Fathul Mekah. Siapa duduk, siapa masuk Mekah, masjid, dia dilindungi, masuk rumah Abu Sufyan dilindungi dan sebagainya. Tetapi dia tu duduk belakang Kaabah patut dilindungi. Nabi suruh cari dia, ambil dia, faqtulu, bunuh dia. Pertama sebab dia murtad, yang kedua ialah kerana dia ini pertama sebab dia bunuh orang, kisah sana. Yang kedua sebab dia murtad. Maka dia bukan sahabat. Ibn Khattal bukan sahabat. Sebab
kematian dia tidak Islam. Kan samalah Abu Jahal apa semua dan sebagainya. Okey, samalah juga siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan semua sekali. Okey, itu satu. Yang kedua, sahabat ni dia jumpa macam mana? Adakah jumpa tu mesti duduk lama dengan Nabi? Riwayatkan hadis daripada Nabi SAW, ataupun duduk tu mungkin contoh Hajatul Wada, lebih kurang 124,000 lebih lah sahabat Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang pergi tu tak jumpa secara depan Nabi pun, hanya melihat Nabi daripada jauh. Kan haji yang terakhir, lepas tu mereka pun pulang dan sebagainya dengan orang yang begitu ramai, mana sempat nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa berdepan, hanya nampak daripada jauh. Mungkin waktu khutbah Hajatul Wada, khutbah Arafah, mereka nampak lah. Lepas tu dah bersurai, ada apa benda semua, tak jumpa. Adakah mereka sahabat? Jawapannya sahabat. Sebab takrif di sisi ulama hadis, jumpa je kira sahabat lah, walaupun tak bercakap dengan Nabi. Jumpa tu betul-betul nampak, cukup, itu sudah dikira sahabat Nabi SAW. Dan lepas tu cukup dua syarat tadi lah, iaitu beriman dengan Nabi dan juga mati di dalam keadaan Islam. Di sisi para ulama usul, ulama fiqah, mereka kena ada dipanggil talazum ataupun mulazamah. Maksudnya lama duduk dengan Nabi tu. Lama duduk dengan Nabi SAW. Ini kira berbeza lah daripada sudut ulama usul dan ulama hadis dalam mentakrifkan siapa itu sahabat. Kan Nabi SAW. Maksud daripada sudut jumpa tu, maka kita kata dari sudut kekuatan untuk hanya sekadar sahabat, jumpa cukup lah. Tak perlu pun belajar dengan Nabi, riwayatkan hadis daripada Nabi, hanya sekadar nampak daripada jauh, itu betul-betul Nabi, sudah jadi sahabat. Itu di sisi ulama hadis lebih kita kata lebih agak okey sikit lah, di sudut riwayat lebih umum daripada sisi ulama usul fiqh ataupun ulama fiqh. Baik. Kemudian siapa jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Ada juga beriman dengan Nabi macam kita, mati dalam Islam, mudah-mudahan insya-Allah lah, kan? Tapi kita tak jumpa Nabi, maka tak cukup lah syarat sahabat tu. Tak cukup syarat sahabat. Contoh siapa lagi? Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kata akan datang nanti, kan, zamannya Uwais Al-Qarni ni, kamu minta doa dengan mustajab, dia sangat baik dengan ibu dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun cari siapa Uwais Al-Qarni, zaman Sayyidina Umar cari, kan, dia pergi Mekah apa semua, Sayyidina Umar kata kamu kena jumpa Uwais Al-Qarni. Pada sahabat-sahabat Nabi, Nabi pesan apa? Sayyidina Umar pesan doa dia mustajab apa semua. Lepas tu sampai sudah tak jumpa, sebab dia risau, dia takut jadi diri dia tu seorang yang riak, sombong dan sebagainya. Sampai mati dekat mana, meninggal dekat mana dia berada, penghujung hayat dia tak diketahui. Tu satu kelebihan lah Allah pelihara kepada Uwais Al-Qarni. Nabi sebut dalam hadis, tapi tak pernah jumpa Nabi, maka dia bukan sahabat. Sama juga Ashamah An-Najasyi, utus surat je, sebab dia di negara kafir Kristian pada waktu itu, di Ethiopia tu, Habsyah. Dan pada waktu tu hanya berutus surat, dan dia tak boleh isytiharkan. Kalau isytiharkan, dia itu adalah Islam kepada pengikut-pengikut dia, nanti semua akan tarik dia punya kepercayaan, dia punya bai'ah lah dalam istilahnya, kan, ataupun kita kata dia punya janji setia kepada pemimpin, dan kerajaan tu akan runtuh. Jadi kita kata selagi mana dia tu boleh kontrol lah maksudnya. Cuma kita kata dia bukan sahabat, walaupun pernah berutus. Maksudnya syaratnya mesti jumpa. Tapi Nabi sebut dia rajulun salih lah, bila salih orang baik lah. Walaupun waktu tu belum turun wahyu tentang solat apa benda semua pada awal-awal lah, kan, tapi tetap dia dikira. Nabi kata apa? Matal yawm rajulun salih, mati hari ni lelaki yang salih, yang baik. Kan? Dan kemudian Nabi suruh solat, kan. Itu dia punya keadaan. Jadi kita tahulah itu dia punya kapasiti ataupun syarat nak jadi sahabat. Okey, itu pertama. Yang kedua, adakah di kalangan jin juga boleh jadi sahabat? Allah sebut dalam surah Furqan apa dia? Hujung ayat tu, lil alamina nadhira. Nabi ni diutuskan untuk sekalian alam ini sebagai nadhir, memberi peringatan. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak ayat-ayat Quran yang mengisyaratkan Nabi ni bukan untuk manusia je, untuk jin, untuk apa semua dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, tak adalah nama-nama sahabat di kalangan jin tu, tak adalah secara praktikalnya. Nak jumpa satu-satu ada tak sahabat nama Ahmad ke sahabat Nabi di kalangan jin, tak adalah. Cuma kita kata dalam peristiwa ketika mana Nabi SAW berdakwah di Taif tu, kan, Nabi kena boykot, kan, kena balin, kena apa benda semua tu, kan, Jibril datang apa tu semua dalam riwayat Bukhari apa semua, hadis sahih. Kemudian bila tak ada tu, akhir sekali jin yang datang, jin dengar bunyi bacaan Quran dan sebagainya. Kan, jadi kalau kita tengok dekat situ, kata Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, ni ulama hadis besar tuan-tuan di Jordan, anak murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, pernah datang Malaysia dan pernah
pernah datang Malaysia, saya tak ingat. Tapi Syekh Ali Halabi memang pernah datang Malaysia lah. Seorang lagi kawan dia meninggal sebab COVID. Tapi Syekh Masyhur Hasan Saman ni, dia fiqh hebat, hadis pun hebat. Banyak ingatan dia sangat kuat. Sangat kuat. Sekat nombor hadis, muka surat berapa semua dia ingat. Itu kelebihan lah, kelebihan Allah bagi pada Syekh Masyhur bin Hasan Ali Saman. Baik, kata beliau, boleh jadi ada sahabat ni daripada kalangan jin yang mana berlaku dalam peristiwa Taif tu. Cumanya tak adalah namanya secara spesifik. Dan dia pula tidak memberi apa-apa implikasi. Dia cuma sahabat Nabi je, macam tu. Okay, sahabat Nabi SAW. Tapi dia bukan kiranya jadi hukum ke, dia boleh meruayatkan hadis ke apa, tak ada. Kan? Dan itu juga keistimewaan untuk Nabi SAW. Sebab utusnya Nabi ni, Rasulullah ni, Nabi SAW ni, untuk semua. Untuk islah semua. Baik jin, baik manusia, baik makhluk apa semua, itu kelebihan yang Allah utuskan. Seperti mana kerajaan Nabi Sulaiman apa semua kan. Itu mujizat lah. Kelebihan yang kita tak dapat lagi untuk nak disangkalkan. Kerana itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tanya saya, ada tak sahabat daripada kalangan jin? Saya kata ada. Berdasarkan pendapat Syekh Masyhur Hasan Ali Saman dan sebahagian ulama lain. Cumanya tak perlu kita tahulah. Nak tengok list sahabat ni ada riwayat hadis tak di kalangan jin ni kan? Sahabat ni siapa kan kita nak tahu. Kok dia ada cerita rumah dia kat mana ke kan? Tak ada. Tak ada. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin tak ada sahabat ni di kalangan haiwan-haiwan dan sebagainya. Macam tadi dia kata pokok. Kalau haiwan-haiwan pula macam mana? Ataupun pokok-pokok dan sebagainya. Okey, dalam berapa riwayat, antaranya hadis sahih riwayat daripada Abu Daud, ia menceritakan bahawa ada seekor unta ni dia mengadu. Dia macam bising ataupun dia mengalirkan air mata. Nabi pun nampak. Kan? Mesti ada satu benda tak jadi pada unta ni. Kan? Jadi Nabi SAW pun panggil dia punya tuan dia. Mana tuan dia? Kan? Kemudian unta ni mengadu. Dia ni tak dia bagi makan, dia benda-benda berat unta ni angkat. Dia mengadu pada Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah. Lepas tu orang tu pun mengiyakan lah. Lagi dia pun ni mohon kemaafan dan sebagainya, dan kemudian dia bersikap baik kepada unta tu. Maksud unta tu sendiri mengadu dekat Nabi SAW. Kan? Kalau ikutkan bukan semua haiwan lah boleh jumpa Nabi. Kan? Tapi unta tu boleh jumpa Nabi. Adakah dia jadi sahabat? Contoh lain, cerita tentang tu pokok tamar tu. Kan dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Ketika mana kan Nabi SAW berkhutbah hari Jumaat, dan waktu tu ada wanita daripada Ansar ataupun lelaki yang minta supaya, ya Rasulullah kami buatkan mimbar. Itu asas mimbar 3 tangga apa semua tu, adalah banyaklah riwayat tentang itu. Cuma saya nak ceritanya, pokok tu Nabi selalu duduk bila khutbah tu. Nabi berdiri atas dia. Dan lepas tu dia menangis. Kan? Menangis sebab dah ada mimbar baru, Nabi tak duduk lagi atas dia. Dan lepas tu Nabi tenangkan dia. Adakah boleh jadi sahabat? Kan? Kemudian banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang lain. Qaswa unta Nabi tu sendiri yang Nabi tunggang tu, adakah jadi sahabat? Jawapannya secara umumnya sahabat dunia gitu lah. Bolehlah kita kata sahabat kan, maksudnya kita dengan kerbau, ada orang suka bela kerbau, ada orang suka bela kambing apa semua kan, hari-hari duk jumpa semua, begitulah. Cuma secara umumnya dari sudut agama, dia hanyalah kita tidak menzaliminya, dan hanyalah daripada sudut ihsan kepada benda-benda yang seperti itu. Jadi Nabi tu diutuskan untuk sekalian alam. Macam mana Nabi berinteraksi dengan haiwan? Macam mana Nabi berinteraksi dengan makhluk? Maka itu antara bukti menjadikan bahawa itu adalah kesunahan ataupun ia adalah perkara yang wajib untuk dipelihara daripada sudut belah ihsan, kasihan, bagi makan apa semua dan perkara-perkara yang berkaitan. Jadi kalau kita kata adakah sahabat seperti sahabat-sahabat Nabi? Tidaklah. Tapi sahabat sekadar daripada sudut penghidupan sahaja semata-mata. Okey? Jadi itu dia punya cerita yang pertama yang kita nak tengok daripada isu ni. Okey. Yang kedua, daripada cerita ni pun kita dapat isu. Tu bukan kedua, ketiga, keempat, kelima tu. Ikutlah kan. Okey. Yang keseterusnya kita sebut bahawa ceritanya kenapa benda ni boleh dibangkitkan. Okey, boleh dibangkitkan. Kalau kita tengok daripada sudut penisbahan pokok-pokok ni, bukan tak ada pada zaman Nabi. Ada berapa kes peristiwa? Antaranya ialah pokok Bai'atul Ridwan. Dalam riwayat disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam I'tisam, dan kalau tengok pun ada beberapa kisah-kisah yang lain, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk ditebang pokok tu, Bai'atul Ridwan. Kenapa tak kekalkan sebagai peristiwa sejarah?
Mana tahu kok boleh hidup ke? Mana tahu boleh apa ke? Jadi dari sudut asalnya dia merupakan salah satu daripada peninggalan sejarah lah. Cuma Sayyidina Umar tak berkenan sebab orang duk pergi solat bawah pokok tu. Dia orang pergi solat, dia orang pergi buat ibadat apa benda semua dan sebagainya. Itu zaman Sayyidina Umar tu. Maksudnya agama masih kuat lagi tu. Sebab baru je zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi ialah dakwah tu berterusan. Dakwah itu berterusan. Hatta generasi sahabat dan sebagainya, dakwah terus berterusan. Dan ini menjadikan hujah bahawa sebenarnya bukan isu pokok tu, tetapi isu manusia. Yang mana terlibat dengan perkara-perkara kesyirikan, baik khurafat, baik juga taghut. Baik khurafat, baik kesyirikan, baik juga taghut. Sebab Sayyidina Umar mention terus, sebab aku bimbang takut menjadi kesyirikan kepada pokok tu. Kan ni kita katakan ada pokok-pokok kan, kok ulama pernah duduk bawah tu ke? Kan, kok ulama pernah panjat pokok tu ke? Jangan tebang ni sia-sian. Mulalah adalah. Orang Melayu sukalah benda-benda gitu kan. Benda yang ada sentimental value lah. Ni ada ulama duduk lah, ada apa semua dan sebagainya kan. Jadi kita kata ini antara benda yang kita kena jelas dan kita kena tegas dalam isu berkait dengan perkara ini kan. Contoh lagi kita kata zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ni cerita pun sahih juga dalam riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis hasan sahih. Maksudnya boleh dijadikan sebagai hujah untuk memperlihatkan bagaimana Nabi sendiri membenteras perkara-perkara yang seperti itu. Iaitu orang-orang kafir Quraisy ni bila mana mereka berperang, mereka ada satu pokok, yang pokok tu tempat mereka gantung mereka punya pedang-pedang. Dan ada satu kepercayaan, maksudnya dia macam charge energy lah. Dia charge balik dia punya apa ke benda kan, letak kat situ. Jadi ada sebahagian sahabat, ya Rasulullah, boleh tak kami gantung macam tu? Kami pun nampak macam seronok juga kan. Ada gantung-gantung pedang ke apa semua tu. Baik. Pokok tu ataupun kawasan dia panggil Zatu Anwat. Zatu Anwat ni satu tempat. Dalam berapa selepas peperangan apa semua, mereka akan gantung kat situ. Jadi sahabat pun minta, mungkin sebab kot takut ialah bukanlah maksud nak menyembah pokok ke apa. Kan? Tapi daripada sudut untuk kita nak jadi sebagai, mungkinlah kita ada suka-suka seronok dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, terus Nabi kata itu benda yang berlaku pada zaman Musa, pada zaman yang sebelum ni, zaman Nuh dan sebagainya kan, yang mana mereka puja, sembah dan sebagainya, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu, maka Nabi tak benarkan mereka buat macam tu. Kan. Jadi kalau kita kata dalam keadaan tertentu, ialah ada setengah orang tak setuju kenapa perlu dihapuskan kesan-kesan sejarah yang ada di Mekah Madinah tu kan. Adalah banyaklah kesan-kesan sejarah dekat Mekah dengan Madinah tu, tapi sebab itulah kadang-kadang orang datang, jangankan kata Mekah Madinah, Makam Ibrahim tu pun ramai lagi kan? Tak dapat tulis dekat Jabal Rahmah, kita tulis dekat dinding tu, dekat apa, Zain kan, duk tutup tu, tulis kat situ. Tulislah bahasa macam-macam lah, Urdu ada, bahasa Malaysia ada, macam-macam kan. Jadi kita tulis kat situ. Jadi kita kata hak tu pun tak selesai lagi. Sebab tu mereka daripada sudut kambus balik, ada telaga-telaga tentu, Telaga Aris contohnya. Telaga Aris ni dalam riwayat Imam Muslim, tempat jatuhnya cincin Nabi SAW ketika mana zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan pernah dengar cerita tu, sampai 3 hari 3 malam berapa hari cari keringkan telaga tu, tak jumpa dah cincin Nabi tu. Sebab Sayyidina Uthman macam mungkinlah ambil wuduk ke apa ke macam tu riwayat tu kan, dan kemudian terjatuh. Cincin tu pernah dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar pakai, kemudian Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman terjatuh. Dan itu isyarat menyatakan bahawa fitnah besar akan berlaku pada zaman Sayyidina Uthman. Kata siapa? Sufyan al-Thawri, tak silap dia. Beliau menyatakan itu, bila mensyarahkan hadis tu, beliau menyatakan itu antara fitnah besar yang akan berlaku. Maka Telaga Aris tu pun orang takut apa semua, kampus kan. Ataupun beberapa tempat-tempat sejarah yang lain, Telaga Buda'ah ke contohnya kan, tempat yang Nabi pernah ambil wuduk apa semua. Jadi kita kata semua benda-benda seperti itu, kalau ada unsur-unsur benda-benda kepercayaan yang akan menjadi mengganggu gugat keimanan dan juga apa-apa berkait dengan manusia, maka dia tak ada masalah untuk dihapuskan. Tapi ada setengah orang dia kata, tak boleh lah, tu tempat sejarah, tu kan sejarah Nabi. Dia pergi situ. Zaman Nabi sendiri menghapuskan benda-benda yang tak ada sebab. Sayyidina Umar sendiri menghapuskan pokok Baitur Ridwan tadi tu, tebang habis kan, bimbang takut berlaku kesyirikan. Itulah maksudnya untuk menjaga syirik, kemudian juga perkara-perkara khurafat. Khurafat ni kepercayaan-kepercayaan gaib yang dicerita, disebar-sebarkan, seperti mana orang yang pergi jumpa jin pada zaman Nabi tu, dalam riwayat Imam Ahmad, dia dipanggil khurafat lah, sebab dia kata dia pergi berjalan, dia menyelam, dia kena curi dengan jin
Kan? Dia kena curi dengan jin, betul kan? Dia kena curi, dan kemudian waktu tu dia ceritalah apa yang ada, apa dia berjalan tu, apa semua tu, dan kemudian lepas tu jin pulangkan balik. Dia pun pergi kat kaum dia pun cerita. Walaupun hadis tu dhaif lah sebenarnya. Sudut riwayat hadis cerita tentang khurafat tu dhaif. Dalam riwayat Imam Ahmad ada, dalam riwayat Imam Tirmizi ada, tapi riwayatnya tak kukuh. Itu satu. Yang ketiga, bawah perbincangan ni, taghut. Apa maksud taghut? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, taghut ni ialah apa-apa yang mana melampaui batasan daripada sudut pengibadahan, daripada sudut kita kata lagi, satu ibadah, yang kedua permintaan maksudnya doa, dan yang ketiga adalah maksudnya kecintaan. Kan? Jadi kalau ada bab kecintaan, bab peribadahan dan juga bab doa tadi berlebih-lebihan, sebab tu dia panggil taghut. Taghut ni tara, melampau. Sebab tu Quran sebut apa? Idhab ila fir'aun fa innahu tagha. Pergi jumpa Fir'aun kerana dia ni melampaui batas, dia mengaku Tuhan lah. Kan? Dalam ayat lain Allah sebut apa? Dalam surah An-Nahl ayat 36, ayat tu selalu mungkin kita pernah jumpa. Allah kata apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Kami telah bangkitkan bagi setiap umat ni ada para rasul dia yang menyeru untuk mentauhidkan Allah, dan kemudian mereka menjauhi perkara-perkara yang taghut. Kan? Taghut ni ialah melampau daripada sudut kepercayaan, permintaan, ibadah dan sebagainya. Ibadah tu maksudnya disangka ibadah. Bukan ibadah tu solat apa semua, bukan, tapi disangka ibadah. Macam apa? Doa dekat pokok. Kan, solat bawah pokok. Sama juga pergi dekat gua Thur, solat dekat situ 2 rakaat. Sebabnya apa? Dulu Nabi ibadah dekat situ. Kan? Kita kata bolehlah secara umumnya. Tapi bimbangnya takut nanti apa? Takut tu lah ada kepercayaan ni dinding ni dulu Nabi pernah pegang, jadi kita pun usik sikit. Macam tu. Ambil berkat. Benda-benda tu problem. Itu akan jadi isu. Kan? Cuma kita kata tak ada masalah lah daripada sudut apa yang ada, dari sudut riwayat dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan benda-benda yang seperti itu tadi. Sebab tu juga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 256, lepas ayat kursi. Ayat kursi 255. 256 tu apa? Siapa ingat ayat dia? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kemudian faman yakfur bit taghut. Maksudnya lepas ayat kursi tu, ayat kursi tu kan ayat tauhid tentang keagungan kebesaran Allah, tak mengantuk, tidak tidur, Allah jadikan langit dan bumi arash Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan kemudian Allah kata apa? Tidak ada paksaan dalam beragama, maksudnya untuk kita dakwah pada orang Islam. Orang Islam nak murtad, yang tu kena ada tindakan. Tak apa, dia nak murtad lah, kan tak ada paksaan dalam agama. No. Jangan faham macam tu. Ayat tu cerita tentang nak dakwah kepada orang yang bukan Islam. Orang Islam yang mana telah murtad, kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i, boleh tahan. Pertama, kalau ikut Imam Muzani, Imam Khattabi, Imam Al-Buwaiti dan sebagainya, menyatakan mereka ni dipenjara. Dia suruh mereka bertaubat kembali kepada Islam. Kan? Itu tegas tu. Kan? Ataupun contohnya apa? Tapi tak sewenang lah kita ambil hadis Nabi, hadis tu sahih dalam riwayat Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mana tukar agama dia, hendaklah kita bunuh. Berdasarkan hadis tu lah sebab mazhab Syafi'i agak macam ketat sikit dalam isu murtad ni. Kan? Cuma nak bagi tahu, bukanlah ikrah fiddin. Orang yang Islam nak murtad tak. Maksudnya orang Islam kena dipertahankan akidahnya. Okey, kemudian Allah kata apa? Siapa yang mana kufur kepada taghut, maksudnya dalam bab ibadat dia, dalam bab permintaan doa, dalam bab dia kecintaan dia, apa benda semua, dia tak terjatuh dalam perkara taghut. Tengok perkataan tu Allah guna. Maksudnya siapa yang kufur pada taghut, maksudnya tak mempercayai benda-benda taghut. Benda-benda taghut ni boleh jadi apa? Macam-macam lah. Pokok, batu cincin. Kan? Apa lagi? Kan? Benda-benda tu, tangkai, mangkai, apa benda semua dan sebagainya. Itu lebih bawa kepada kesyirikan lah. Kan? Jadi benda-benda itu boleh membawa kepada perkara taghut, dan tak boleh ada kepercayaan pada benda-benda yang seperti itu. Okey. Habis kat situ. Kemudian kita tengok dekat dalam cerita tu tadi, kisah tu tadi, Nabi SAW dikatakan bahawa Nabi ni pernah bersama dengan Maisarah. Sayyidatina Khadijah tu ialah Sayyidatina Khadijah, beliau pun wanita ternama, wanita hebat lah di dalam kafir Quraisy ni pada waktu tu. Dan kemudian beliau juga wanita yang terpercaya. Dan adalah seorang hamba dia tu, iaitu namanya adalah Maisarah. Maisarah tu lelaki lah.
Walaupun namanya Maisarah, tapi Maisarah tu adalah lelaki. Cumanya tak ada riwayat khusus daripada hadis-hadis yang sahih benar menceritakan tentang siapa Maisarah ni. Cuma daripada sudut sejarah, kalau kita bacalah Ibnu Hisham ke Ibnu Ishaq ke apa semua ni, kita akan jumpa yang Maisarah ni sekadar dia punya cerita tu, kisah tu waktu dengan Nabi, waktu pergi Syam, tu je. Dan dia sendiri yang tengok macam mana Nabi SAW berniaga, jujurnya Nabi, amanahnya Nabi SAW, dan kemudian dia pun balik cerita dekat Khadijah. Tu je cerita yang ada. Cuma riwayat tu pun sendiri pun masih ada pertelingkahan, perbincangan yang panjang. Riwayat tu pun dah ada pertelingkahan, perbincangan panjang. Apatah lagi pula lalu ikut bawah pokok tadi. Berteduh tadi dengan Maisarah pula panggil orang tu dan sebagainya. Lagilah dipersisihkan. Sedangkan riwayat itu pun diperbincangkan. Sebab tak ada hadis yang jelas, sahih, menceritakan tentang riwayat yang kita sebutkan tadi. Okey. Itu cerita tentang Maisarah tadi yang kita sebutkan. Dan kemudian kita tengok pula isu juga tadi kita sebut Ibnu Hisham riwayat, Ibnu Sa'ad riwayat, At-Tabari riwayat dan sebagainya. Okey. Bila para ulama riwayat, ni pun saya selalu sebut banyak kali. Bila para ulama riwayatkan, bukanlah bermakna kita kata riwayat tu terus kita boleh terima 100% sahih. Nanti ada orang kata pula, awak siapa nak dibandingkan ulama? Berapa kitab awak dah baca? Setakat PhD, setakat master, tak payahlah. Tak. Dia bukan isu tu. Isunya ialah, kalau kita tengok sendiri, kebanyakan para ulama ni, mereka mention dalam kitab-kitab mereka, menyatakan bahawa, contoh kalau kita tengok Al-Hakim dalam Mustadrak, contoh tengok At-Tabari dalam tafsir dia, dalam tarikh dia, akhirnya mereka akan kata, mereka jam'u wan naqal, mereka himpunkan dan mereka nakal, nukil, ambil daripada apa dan sebagainya. Dan kemudian orang kemudian lah yang akan bantu tolong cek apa benda semua dan sebagainya. Sebab tu berkhidmat kepada kitab-kitab ni, dia bukan satu benda yang, sebab ada setengah orang kata kurang hajar betul. Kitab-kitab tu elok ulama buat, dia pergi apa? Dia pergi betulkan balik. Contohnya kan, sebenarnya ulama dulu-dulu dah buat lah. Tak ada pun kita kurang ajar ke apa pun, tak ada kan. Sebab tu zaman berzaman pun kitab-kitab ni sentiasa, sebab tu kalau dekat rantau Arab akan sentiasa keluar buku cetakan baru, tafsir At-Tabari, tahqiq ataupun penilaian daripada Syekh Sifulan, versi baru. Lepas tu akan ada pula tafsir tu sekian-sekian, takkan habis. Dan orang akan menilai versi siapa yang paling bagus dari sudut riwayat, daripada sudut nukilan, daripada sudut penelitian, orang akan nilai, orang akan tengok kan. Maka orang akan katalah, contoh kalau tafsir Tabari, versi siapa yang paling bagus? Ada yang kata versi tu daripada Syekh Ahmad Muhammad Syakir, sebab dia pernah tahqiq dengan adik-beradik dia. Muhammad Syakir pakar bahasa, pakar apa semua, dia ulama besar Mesir, ulama hadis besar Mesir. Mereka pernah, tapi tak habis. Maka mereka kata selepas tu yang paling terbaik ialah tahqiq daripada Muassasah Risalah oleh Syekh Dr. Sulaiman At-Turki, Abdullah At-Turki contohnya. Maka yang tu versi yang paling baik dengan dia punya penelitian dia, apa benda semua dan sebagainya. Maka orang akan nilai pula macam tu, sebab yang buat tu ulama terkemudian. Adakah ulama tu kurang ajar? Tak. Dia nak baiki benda-benda yang ada tertinggal, dia tambah, dia apa dan sebagainya. Itu menjadi satu tanggungjawab lah kan. Kalau tengok kalau contoh kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang buat? Al-Hafiz Zainuddin Iraqi. Al-Hafiz Iraqi dia nilai balik hadis-hadis dalam tu kan. Dia tengok ada hadis tak sahih apa benda semua tu. Itu tak kurang ajar. Bukan kurang ajar. Itu adalah sumbangan kepada kitab-kitab para ulama kan. Hatta Sahih Bukhari ke, hatta syarah-syarah ke dan sebagainya, maka semua tu adalah sumbangan. Hatta ulama-ulama moden sekalipun, kalau kita tengok contoh apa, Fiqh Sunnah, bisa dengar kan, kitab Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq, Syekh Abu Malik Kamal buat balik, dia panggil Sahih Fiqh Sunnah, buat, tak ada masalah. Itu adalah sumbangan kepada kitab-kitab para ulama. Sama juga contohnya Al-Halal wal Haram Syekh Dr. Al-Qaradawi, siapa betulkan balik? Syekh Nasruddin Al-Albani. Dia betulkan takhrij balik, mana yang betul, mana tak betul, apa semua, buat balik. Benda ni biasa. Maksud dari sudut ilmiah, benda ni adalah benda yang biasa, bukan kurang ajar ke apa dan sebagainya. Maka kita kata, tak semestinya sesuatu yang memang dah wujud dalam kitab, selagi mana perlu dibuktikan dengan fakta dan sebagainya, di samping pandangan ulama-ulama yang lain. Bukan pandangan kita, pandangan ulama kan. Jadi kita kata pada waktu itu dia dikira sebagai satu penelitian ataupun satu ilmu yang berkembang. Okey. Kemudian yang ketiga, daripada pecahan yang banyak ni, nak tengok juga, kalaulah andai kata sahabat-sahabat tu daripada benda-benda ataupun daripada haiwan ke, daripada apa ke, dari sudut sahabat tu dia tak jadi sahabat macam sahabat Nabi lah, macam Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina apa semua tu. Tapi dari sudut pengajaran dan sirah,
kita boleh apply dalam kehidupan kita. Dan kita boleh apply dalam kehidupan kita. Macam mana Nabi SAW dengan unta kita sebutkan tadi tu, kan Nabi kata jangan aniayai dia, jangan zalim dia, bagi makan pun semua. Bahkan ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada wanita yang diazab dalam neraka kerana tak bagi makan kucing, kurung kucing dia dan sebagainya. Maka itu jadi pengajaran dalam kehidupan kita. Daripada sudut, kalau kita pelihara, kita jaga benda tu sebaik mungkin. Itu dari sudut haiwan, daripada sudut apa dah. Hatta kalau nak sembelih ke, hatta kalau kita nak bunuh ke, macam dapat tangkap tikus ke, geram sangat tikus kan, ada dekat rumah, cicak ke contoh ke, maka bunuh dengan cara yang paling terbaik. Kata Nabi apa? Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Dalam riwayat Imam Muslim, bila mana kamu bunuh dia, bunuh dengan cara paling terbaik. Hatta dia yang berbisa sekali pun, ular contohnya, kan ni bagi ikat dulu kan, lepas tu tarik ekor dia, lepas tu belah perut dia, lepas tu baru potong kepala dia. Tak boleh lah, bunuh tu paling cepat. Sebab tu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia sebut dalam perbahasan ini dalam kitab beliau Nailul Awtar, bunuh ni dia tak ada satu ketetapan nak bunuh tu macam mana. Kena pakai, pertama tak boleh bakar lah. Nabi larang bakar lebah apa benda semua ni, haiwan-haiwan ni tak boleh bakar kan, tak boleh dibakar. Sebab pada zaman dulu dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang Nabi ataupun seorang orang lelaki lah, ada yang kata dia orang soleh, dia pernah bakar sarang semut. Maka terus Allah turunkan wahyu, tak boleh dibakar. Kan? Itu Nabi tu di kalangan Nabi-Nabi lah, tapi bukan 25 Rasul. Okay? Jadi tak boleh. Jadi dari sudut asasnya, macam mana nak buat? Tenggelam dalam air ke? Ketuk dengan batu ke? Rendam dalam air panas ke? Tak kisah. Yang penting paling cepat. Paling cepat mati dan paling cepat untuk tidak menzalimi dia. Itu kata Imam Syaukani, itu juga pendapat Syekh Said Sabiq dan sebahagian ulama-ulama yang lain. Itu juga menunjukkan sebagai adab lah. Kan? Kita dapat apa-apalah, ular ke tikus ke apa benda semua kan, cicak apa semua, maka itu yang paling cepat mati dan tidak menzalimi dia. Okay? Itu dia punya kaedah. Kemudian juga daripada cerita ataupun haiwan-haiwan yang ada ni tadi, menunjukkan bahawa sebenarnya dia boleh jadi hukum. Boleh jadi hukum. Sebab tu Nabi ni SAW dalam banyak keadaan, peristiwa-peristiwa tertentu, kadang-kadang tu Nabi SAW tak sebut pun. Nabi kadang-kadang mengiyakan, kadang-kadang Nabi diam kan. Maksudnya diamnya Nabi tu ada kalanya boleh jadi hukum. Diamnya Nabi tu ada kalanya boleh jadi hukum dalam bab-bab peristiwa tertentu. Kan banyaklah cerita tentang kadang-kadang Nabi ketawa. Ataupun kadang-kadang Nabi senyum. Jadi banyak keadaan-keadaan seperti itu menunjukkan Nabi nak endorse hukum tu. Kan sama juga contoh dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kan kisah sahabat lapar apa semua tu kan, jumpa ikan besar tepi laut, dipanggil ikan paus lah kan. Dan bila jumpa tu ada sahabat tulang tu berdiri tu tinggi, kemudian ada sahabat duduk dalam mata tu berdiri tu, kira besar lah ikan tu, mata boleh berdiri kan. Dan mereka makan berbulan tak habis ikan tu. Dan kemudian pada waktu tu balik jumpa Nabi, mereka ada bawa sikit, dah makan pun semua, balik baru tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami sekian-sekian ni boleh ke tak boleh? Nabi kata bagi kat kami sikit lah. Bagi kat kami sikit tu bukan maksud Nabi nak pun, tapi ada sahabat bagilah, sahabat bagi. Dia bermakna Nabi endorse benda tu halal, jadi hukum. Boleh jadi Nabi minta sikit, boleh jadi Nabi senyum, boleh jadi sekian-sekian. Maka begitu juga dengan haiwan-haiwan tadi tu, walaupun dia bukanlah sahabat Nabi, tapi dalam keadaan yang seperti itu dia boleh jadi suatu hukum yang banyak. Dan walaupun dia bukan manusia, walaupun dia bukan suatu benda yang bernyawa ataupun selainnya. Okey. Kemudian juga akhirnya kita tengok kat sini, seterusnya tu, kisah yang dikatakan Rasulullah SAW berteduh di bawah pokok itu tidak disepakati oleh ulama hadis ataupun ulama sirah. Sebahagian mereka menerima dan sebahagian mereka menolak kesahihannya cerita kerana bertelagah ataupun bercanggah dengan logik akal. Antara yang menolaknya kita sebut tadi Imam Az-Zahabi. Dan tidak ada riwayat sahih menyatakan Nabi SAW berteduh di bawah pokok ini kerana peristiwa perjalanan baginda Nabi SAW berniaga ke Syam. Ini saya ambil daripada fatwa daripada Islamic Web. Islamic Web ni ada dalam bahasa Arab dan ada dalam English. Kan? Jadi baguslah untuk rujukan, sebab biasanya fakta-fakta itu sahih. Sama juga Islamic Q&A pun bagus. Tu kita website-website antarabangsa lah kan. Kalau mampu untuk bahasa Arab bolehlah Dora.net, macam-macam lagi. Kan itu antara benda. Nanti ada orang kata jangan mengaji dengan Google kan. Tapi kita kata itu antara benda yang dipercayai. Tak ada masalah nak baca kat Google, kita tahu siapa yang kita rujuk tu, kita tahu.
Kita tak rujuk tu Khomeini ke tak rujuk tu apa Hasan Sakaf ke kan, Abbas punya gang ke apa benda dan sebagainya. Jadi kita tahu rujuk siapa, maka hukumnya tidak jadi masalah. Okey, kemudian maka kekalah pokok ini menjadi misteri, tidak dapat dirungkaikan secara lengkap akan sejarahnya. Tidak lain tidak bukan hanyalah pada apa terdedah lagi kepada perbincangan. Sebab selagi mana perkara ini belum sabit, sebab ada yang kata ya, ada yang kata tak, ada kata sahih, ada yang kata tak sahih, maka kita kata pada waktu itu cukup sekadar kita tak perlu, tak percaya pun, dia bukan jadi masalah akidah. Sebab tu ada setengah orang dia yang keempat ni penting. Ada benda kadang-kadang kepercayaan dia tak kait dengan iman ataupun akidah pun, tetapi dia nak tekankan sangat kan, peristiwa-peristiwa tertentu kan. Contohnya kita kata apa, kita beriman dengan tongkat Nabi Musa AS. Dia tekan sangat tongkat Nabi Musa, kayu kokar tak kayu kokar, buat daripada apa. Dia duk analisis lah kan, dia suka analisis kan. Ni tak lama hari Ashura ni ada dua cerita kisah Nabi Nuh AS dengan kisah Nabi SAW sendiri. Selepas peperangan, Nabi suruh sahabat-sahabat himpunkan makanan apa semua, jadilah bubur Ashura kan. Yang tu yang dia nak gaji ya. Tapi peristiwa 10 Muharram tu sendiri, kenapa dinamakan Muharram, kenapa bulan-bulan haram, apa kelebihan apa semua mengikut sunnah-sunnah, yang tu mungkin lambat sikit. Tapi buat bubur Ashura tu sanggup bergaduh. Tak boleh, ini sunnah kan. Tak, bukan ceritanya buat tak buat tu, buat lah, kita pun suka tak, macam-macam ada campur daging, campur apa kan. Tapi ceritanya bila sebut benda tu sunnah kan, penyadaran bila sebut perkataan sunnah, dia beza dengan hadis. Hadis boleh jadi sahih, boleh jadi tak sahih. Bila sebut sunnah, confirm sahih. Dia tak boleh kata sunnah ni tak sahih, tak boleh. Sunnah mesti sahih. Sebab itu adalah hadis daripada ataupun telah dihujahkan dan menyatakan satu benda tu adalah sunnah. Sunnah sebelum tidur, sunnah sebelum makan, sunnah apa dan sebagainya. Okay. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang tak ada kepentingan kadang-kadang untuk diketahui, maka orang suka nak cari gali dan akan jumpa dengan Israiliyat, pandangan-pandangan, riwayat-riwayat pun semua akan jumpa. Maka seronoklah buat video. Buatlah video TikTok, buatlah video apa benda semua dan sebagainya kan. Seronok. Sebab benda tu orang kata, tapi dia kata ni zaman Nabi Musa. Contohnya kan. Banyak kita akan jumpa. Sebab kitab tadi tu. Kan? Macam contoh kita kata riwayat-riwayat Israiliyat ni, kita tengok dalam kitab tafsir banyak. Tafsir-tafsir antara yang awal-awal tu, contoh tafsir Ad-Dhahak. Tu kan. Tafsir Ad-Dhahak, tafsir Khanzin dan berapa lagi lah. Yang tu banyak. Kan? Hatta Ibn Kathir pun kadang-kadang ada terlepas juga, bawa riwayat-riwayat berkait dengan Israel, tapi dia tapis jugalah. Sebab tu orang kata tafsir Ibn Kathir tafsir yang paling terbaik. Cuma kita nak kata dari sudut perbincangan ilmiah, daripada sudut fakta, maka kita nak kena pastikan betul-betul supaya kita tak menyandarkan satu lagi tak payah benda-benda yang tak penting tu kita nak bincangkan. Hak malam sunnah-sunnah pun banyak lagi kan, tak payah nak bincang tak ini pokok sahabat contoh kan, saya tetap percaya ni pokok sahabat, tak payah bincang dah bergaduh buat pokok sahabat tak pokok sahabat. Sama jugalah contoh apa, pedang Nabi, berapa kilo pedang Nabi, ada kepentingan ke kalau nak bincang sudut akidah? 200 kilo ke kan, ataupun apa 1.7 kilo ke, berapa sebenarnya kan, ataupun sekian-sekian. Kadang-kadang benda dalam kitab bila cetakan ada yang silap. Kadang-kadang tu ceritanya ialah 2.7 kilo contoh, rupanya titik silap jadi 271 kilo. Boleh jadi. Jadi jangan baca tu, benda ni ada dalam kitab. Takkan kitab nak menipu? Tak, kitab tak tipu, cetakan takut silap. Kan? Tu satu hal juga tu. Kan? Jadi benda-benda pelik-pelik macam tu yang tak ada kaitan dengan akidah, memantapkan keimanan apa semua, tak payah nak bincang sangat dah kot. Bolehlah sekadar baca cerita apa semua dan sebagainya tentang isu-isu yang berkait dengan perkara ini. Baik, wallahu alam. Isyak dah kot kita berhenti dulu lah kot dekat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi perbincangan tajuk-tajuk lain. Ada soalan tu tak? Silakan kalau ada soalan. Isu-isu terkait ataupun isu-isu sebelum ni, kuliah-kuliah sebelum ni. Okey. Ada banyak-banyak yang orang kata amalan-amalan sosial ada tak yang adalah. Okey, amalan-amalan berkait dengan Muharram ni dua benda je. Pertama sekali dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari adalah puasa. Puasa itu sama ada pada 10 Muharram ataupun 9. 9 tu sunnah dipanggil hamiyah, cerita-cerita Nabi. Kan? Sebab Nabi tak sempat puasa pada 9 tu. Tapi untuk membezakan antara dengan orang Yahudi, maka pada waktu itu amalan yang sangat dititik beratkan. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri, dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali dalam Lataif Ma'arif,
Antara sunnah-sunnahnya ialah sunnah-sunnah ibadah secara umum yang pernah kita buat pada bulan-bulan yang lain, tapi perbanyakkan. Baik solat sunatnya, baik baca Qurannya, baik zikirnya dan sebagainya. Maka semua itu antara amalan-amalan yang mana kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan sebahagian ulama lain, hatta ni disebut ramai lagi, Imam Ibn Uqail dalam mazhab Hambali, Imam Ibn Rajab, Imam An-Nawawi, kalau pahalanya banyak pada bulan-bulan yang dijanjikan pahalanya banyak, maka siapa-siapa yang buat dosa tu kira digandakan juga dosanya. Sebab tu kata Imam Ibn Aqil, ada dua keadaan. Pertama sebab masa, kedua sebab tempat. Dekat Mekah, orang mencuri kat Mekah, maka dia punya dosanya digandakan. Sebab curi kat Kaabah. Macam tu kan. Sebab pahala pun boleh banyak digandakan, itu secara umumnya kan. Kemudian juga dengan sebab masa. Muharram ni sebab apa? Muharram kan Allah sebut tentang 12 bulan, daripadanya arba'atu hurum. 4 tu dikira bulan haram. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa dia? Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab, Muharram. Kan. Kemudian juga doa-doa tu kita kata doa sunnah ialah doa masuk bulan baru. Allahumma ahillal bil Islam bil iman, apa semua tu banyak riwayat-riwayat yang tu hak tu lah. Kan. Kalau nak baca benda-benda lain tu sebelum asar ke apa, kita kata tak digalakkan lah. Kan kita baca yang sunnah lah, yang Nabi dah ajar bila mana pertukaran bulan. Dan boleh lah minta doa-doa yang umum yang kita nak doakan dan sebagainya. Itu je lah kan. Adapun hadis-hadis tentang memberi makan pada hari Ashura, statusnya semua kebanyakannya adalah dhaif, lemah. Pada hari 10 Muharram tu buat makanan bagi orang makan apa semua tu. Tapi walaupun dia dhaif, dia masih boleh dipakai dalam fadilul kelebihan beramal. Kelebihan beramal. Tapi cuma yang kita tak boleh katalah sunnah mesti 10 Muharram je buat makan. 11 Muharram tak boleh. 9 pun tak boleh. Mesti 10 je. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita kata hadis tu 10 Muharram tu adalah hadis lemah dan tak boleh sandar itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Imam Nawawi, kata Imam Ibn Hajar, kamu nak sandarkan hukum ataupun kaedah riwayatkan hadis yang lemah itu, pertama tak boleh sandarkan kepada sunnah, yang kedua tak boleh disebar-sebarkan, yang ketiga tak boleh diriwayatkan secara jazam menyatakan inilah sunnah Nabi, dan ada berapa-berapa dia punya syarat-syarat tu. Jadi kita kata itu je lah berkait dengan sunnah Muharram, dan tak perlulah benda-benda yang lain. Malam tu nak kena solat berapa, solat sunat 20 rakaat ke sebab menandakan malam Muharram kan, ataupun sekian-sekian, tak perlulah. Cuma kita kata cukup amalan-amalan yang biasa, dan ditekankan adalah puasa kan. Banyaklah Allah bagi, Ramadan Allah bagi, kemudian Zulhijjah Allah bagi puasa 9 Zulhijjah kan, hari Arafah. Kemudian Allah bagi lagi bulan Muharram, 10 Muharram menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Kalau hari Zulhijjah, setahun sebelum dan selepasnya. Banyak tu kelebihan yang Allah bagi pada. Cuma dosa tu dosa besar ke dosa kecil? Kata Imam Ibn Hazmin, dia adalah dosa kecil. Dosa kecil. Sebab kalau taubat hapus dosa besar, dosa kecil hapus. Kalau puasa hapus dosa kecil, dosa besar belum tentu. Tapi ada juga sebahagian Imam Nawawi dan sebagainya menyatakan termasuk dosa besar kalau dia disertakan dengan bertaubat. Memanglah kena syarat taubat lah, sebab dosa besar kan. Dosa kecil tu terhapus, yang kita tak nampak dan sebagainya. Wallah alam. Itu ringkas dia. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Terima kasih tuan-tuan atas komitmen kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.